Pada abad ke-19, perkembangan industri pijit timah dan kertas telah membawa kepada kedatangan orang Cina dan India ke tanah Melayu. Kedatangan mereka telah mewujudkan masyarakat majmuk di tanah Melayu. Pada ketika itu, pihak British telah mengamalkan dasar pecah dan perintah. Oleh kerana bertepatan dan kawasan tumpuan mereka adalah berbeza, maka tidak wujud interaksi antara kaum, malah telah wujud jurang perbadan kaum. Namun begitu, pada tahun 1957, kejayaan membentuk perpaduan kaum di antara masyarakat Melayu, Cina dan India telah membawa kepada kemerdekaan negara kita, iaitu Malaysia. Perpaduan ialah jenis penyatuan yang dipamerkan sebuah masyarakat ataupun kumpulan mereka. Ia merujuk kepada semua perhubungan sosial yang mengkaitkan manusia. Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang ataupun sains kemasyarakatan. Sebagai contoh, Malaysia memiliki komposisi penduduk yang terdiri daripada kepelbagaian budaya dan bangsa, iaitu bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India dan lain-lain. Hubungan harmoni yang terjalin sesama kaum ini akan memperkukuhkan lagi kedaulatan dan pembangunan negara. Menurut Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia, dikenali sebagai MITI, Datuk Seri Mustafa Muhammad menyatakan agenda perpaduan sentiasa dititik beratkan. Oleh kerana, dengan bersatu hati kita dapat membina sebuah negara yang aman dan sejahtera. Selain itu, rakyat Malaysia sentiasa mementingkan perpaduan dan negara aman. Politiknya tidak huru-hara serta ekonomi yang baik dapat menarik minat pelabur asing. Tambahan pula, pada tahun 2017 telah wujudnya satu konsep satu Malaysia yang berasaskan prinsip, iaitu rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Ini menerangkan bahawa hubungan harmoni dan kerjasama antara pelbagai kaum merupakan satu kunci atau satu senjata utama untuk menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran supaya negara Malaysia dapat mencapai matlamat yang ditetapkan. Kita satu Malaysia. Bersukan dapat memupuk perpaduan, antaranya ialah sukan tidak mengira bangsa, keturunan dan agama. Ini menyebabkan sukan juga dapat menjalin persahabatan dan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia, termasuklah bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain. Secara tidak langsung, dapat memecahkan tembok dan sepadan bangsa, kaum dan agama. Yang kedua, acara sukan secara berkumpulan juga dapat memupuk nilai kerjasama. Contoh acara sukan secara berkumpulan seperti bola sepak, badminton dan hoki. Hal ini dapat meningkatkan semangat berpasukan dalam sukan. Acara sukan secara berkumpulan juga dapat bergaulan dan interaksi atlet. Dan pemain pelbagai kaum akan melahirkan persefahaman yang erat. Yang terakhir, mewujudkan hormat menghormati dan toleransi dalam bersukan. Sukan juga mempunyai nilai murni yang boleh melahirkan generasi cergas, sihat, bukan sahaja dari segi fizikal dan rohani, tetapi juga keupayaan mengukuhkan kesejahteraan pelbagai masyarakat.
dalam memastikan perpaduan terus utuh juga mampu menjadi sebahagian dari proses meraihkan kepelbagaian kelompok elit yang ada di negara Malaysia. Usaha Politeknik Kota Baru dalam sukan dan perpaduan. Di Politeknik Kota Baru, terdapat beberapa pihak yang merancang dan mengurus aktiviti sukan mahasiswa PKB, seterusnya menjadikan satu platform untuk memupuk perpaduan antara mahasiswa. Politeknik Kota Baru telah menyediakan banyak kemudahan sukan seperti padang bola sepak, gelanggang futsal, gelanggang bola tampar dan trek untuk berjoging. Bagi memudahkan urusan pentadbiran, pihak PKB telah menyediakan satu unit sukan bagi menyediakan pelbagai peralatan sukan dan memastikan keadaan padang atau gelanggang selamat untuk digunakan oleh para mahasiswa. Pihak pengurusan Kamsis Desa Harmoni merupakan pihak yang sering mengadakan aktiviti sukan yang melibatkan seluruh warga Kamsis tersebut. Antara aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak Kamsis ialah pertandingan bola sepak 9 sebelah. Pertandingan ini telah disertai oleh 8 pasukan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Walaupun terdapat perbezaan kaum, pertandingan ini dapat dipertandingkan dengan lancar kerana mahasiswa sangat mementingkan perpaduan. Selain itu, pihak Kamsis juga tidak melupakan aktiviti sukan e-sport. Sebagai contohnya, pertandingan atas talian PUBG Mobile yang bertempat di Kamsis Desa Harmoni. Pertandingan ini telah disertai lebih kurang 100 mahasiswa PKB. Pertandingan sebegini sebenarnya memerlukan kerjasama dan komunikasi yang sangat bagus untuk memenangi pertandingan tersebut. Di sini kita dapat lihat kebijaksanaan pihak Kamsis Desa Harmoni dalam merancang dan mengurus perpaduan mahasiswa PKB dengan mengadakan pelbagai aktiviti sukan. Bola sepak adalah sukan yang paling disukai oleh pelbagai kaum dan etnik di negara kita. Bola sepak dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat.
Pada era 70-an, di mana para legenda bola sepak negara yang terdiri daripada pelbagai kaum mampu bekerjasama dalam satu pasukan bagi memastikan kejayaan milik negara tanpa mengira bangsa, agama dan budaya. Antara legenda bola sepak negara ialah Soh Jing Ong, San Tok Sing, Arumugam dan Allahyarham Mokhtar Dahari. Para legenda inilah antara sebahagian yang telah membawa nama Malaysia dalam sukan bola sepak ke pentas Olimpik pada tahun 1972. Malaysia merupakan satu daripada 16 negara yang layak bertanding di tamasya Olimpik tersebut. Semangat perpaduan kaum dalam sukan bola sepak terus diamalkan sehingga hari ini. Contohnya, pasukan negara yang diketuai oleh Datuk K. Rajagopal telah menjuarai pertandingan AFF Suzuki pada tahun 2010. Di sini kita dapat lihat semangat kesukanan dan kerjasama dalam pasukan telah membuahkan hasil tanpa mengira kaum. Berkat kerjasama antara pasukan menjadikan Malaysia sang juara ketika menentang Indonesia. Seterusnya, semangat penyokong yang hadir memberikan sokongan juga merupakan kejayaan dalam memupuk perpaduan kaum. Perkara ini kita dapat lihat ketika penyokong-penyokong yang hadir tanpa mengira agama, fahaman ideologi politik dan budaya berpusu-pusu memberikan sokongan kepada pemain Malaysia. Perkembangan sukan di Malaysia di antaranya ialah hoki dan e-sukan. Sebelum saya memulakan video ini, saksikan cuplikan video. Malaysia have the lead. Comes out to Rassi. It's not a good trap. It slips it to Faisal. Saved on the line. It's lifted in by Mayan. This is it. The moment that we've all waited for. We mentioned that this will be the very first time we'll see a match of 7 series being played out in the history of Wimbledon. Smack bang. Oh my God! Oh, he sees the opportunity. Perkembangan hoki di Malaysia. Pada tahun 1948, sebuah badan rasmi telah ditubuhkan untuk mengawal sukan hoki di tanah Melayu. Badan ini dinamakan Majlis Hoki Malaya dan telah ditubuhkan bersama-sama Singapura. Namun pada 1953, persatuan ini barulah didaftarkan. Kini, pertubuhan sukan ini lebih dikenali sebagai Persekutuan Hoki Malaysia dengan penyertaan daripada semua negeri sebagai ahli. Secara ringkas, persatuan ini mempunyai pertandingannya sendiri, iaitu pertandingan Piala Sultan Azlan Shah yang secara rasminya merupakan salah satu pertandingan peringkat antarabangsa pertama Malaysia. Pertandingan ini diadakan 2 tahun sekali. Persoalannya, bagaimanakah sukan hoki ini dapat memupuk perpaduan kaum? Suatu ketika dahulu, skuad hoki kita dikenali sebagai pemain berketerampilan pelbagai kaum. Ada yang menggambarkan mereka sebagai lambang keharmonian di negara Malaysia. Di sini dapat disimpulkan bahawa bukan penyokong sahaja yang dapat mengeratkan hubungan antara kaum, tetapi dalam sukan hoki juga menunjukkan perpaduan kaum yang utuh. Kerjasama antara pasukan lebih penting dari mendapatkan nama. Selainnya, kita sama menaikkan nama negara kita bersama-sama. E-sukan telah berkembang pesat pada zaman ini dan telah menggegarkan dunia remaja maupun orang dewasa. Hal ini kerana adanya gadget-gadget yang mudah alih seperti telefon pintar dan komputer riba telah menaikkan nama e-sukan ini. Sebagai contoh, dengan hadirnya aplikasi dan permainan
seperti Mobile Legends, PlayerUnknown Battleground atau dikenali sebagai PUBG Mobile telah meningkatkan populariti permainan e-sport. Dengan permainan Mobile Legends mempunyai populasi lebih daripada 100 juta pemain di seluruh dunia, kehadiran e-sukan sangatlah mapan dengan jumlah hadiah kejohanan antarabangsa yang boleh mencecah sehingga berjuta-juta ringgit. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan, terutamanya kepada orang ramai yang kurang mengenali arena e-sukan. Dalam masa beberapa tahun ini, Malaysia telah diperlihatkan perkembangan e-sukan yang pesat dengan acara seperti Mobile Legends Pro League atau dikenali sebagai MPL dan PUBG Mobile Pro League atau dikenali juga sebagai PMPL yang dianjurkan peminat e-sukan dapat mengisi kalender mereka untuk menghadiri acara e-sukan yang hebat setiap tahun. Walaupun acara e-sukan yang besar selalu menarik perhatian, tidak lupa juga acara-acara kecil seperti Weekend Club dan Clash of State yang baru sahaja dianjurkan untuk membantu memperkembangkan lagi e-sukan dalam negara. Pemain baru dapat mintai acara-acara ini setiap minggu. Sukan elektronik, e-sport juga mampu mewujudkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat di negara ini, ujarnya ahli Dewan Undangan Negeri atau dikenali sebagai ADUN. E-sukan ini dapat memupukkan perpaduan kaum dan kerjasama antara ahli pasukan untuk meraih kemenangan. Sebagai contoh, atlet Malaysia yang dikenali ramai di media sosial, Gao Jianji atau dikenali sebagai Biu Biu, anak kelahiran Malaysia ini yang berbangsa Cina. Beliau telah menjadikan imej negara Malaysia adalah imej keharmonian pelbagai bangsa. Beliau seorang pemain e-sukan PUBG. Pada tahun 2019, Malaysia telah menjadi tuan rumah untuk pertandingan Mobile Legends peringkat antarabangsa yang dikenali sebagai kejohanan M1 yang dilakukan di Stadium Axiata Arena. Di kejohanan ini, pelbagai negara hadir bagi mengharukan nama negara masing-masing. Sebagai maklumat tambahan, Indonesia telah menjadi juara dunia untuk kali pertama. Pasukan yang menaikkan nama Indonesia ialah EVOS Legend, manakala pasukan Malaysia yang menyertai pertandingan antarabangsa M1 itu adalah Aziz Esport dan Todak. Walaupun mereka tidak menjurai pertandingan tersebut, mereka dapat menaikkan nama e-sport di Malaysia. Dengan inisiatif dan acara seperti ini yang dianjurkan di Malaysia, arena e-sukan di negara kita akan terus berkembang. Satu hari nanti, kita akan berasa bangga dengan pasukan e-sukan kita sendiri. Kesimpulannya, apa yang kita dapat ketahui ialah terdapat banyak pihak yang sedang berusaha bagi memastikan sukan dan perpaduan terus diamalkan di negara kita. Perkara ini secara tidak langsung dapat menyerahkan bakat rakyat Malaysia dan yang lebih penting lagi, keamanan negara terjaga kerana perpaduan antara rakyat masih lagi utuh. Oleh itu, kami menyeru setiap lapisan masyarakat hendaklah menyokong setiap usaha memajukan sukan dan perpaduan agar kejadian 13 Mei 1969 tidak berulang lagi. Seterusnya, semua pihak harus berganding bahu dan tidak mengharapkan pihak kerajaan semata-mata dalam mewujudkan perpaduan kaum. Janganlah kita bersikap penting diri mahupun bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Kerana perpaduan kaum itu hanya akan wujud apabila semua kaum menjalankan obligasi masing-masing dengan sempurna dan bersikap tolak angsa.